Ni benda penting ni, benda sangat penting. Minggu lepas kita dah cerita tentang, minggu sebelum tu kita dah cerita tentang kita cerita tentang keperluan manusia kepada keperluan akhlak dalam kehidupan manusia dan tamadun dia. Kalau kita nak cerita akhlak ni, dia pertama sekali dia bukan sesuka hati, dia bukannya betul akhlak yang baik itu betul, tapi akhlak yang baik itu betul dia memang boleh dibentuk, tapi akhlak yang baik itu sebenarnya dia boleh datang secara semula jadi melalui satu, faktor dalaman kita, yang kedua faktor luaran kita. Faktor dalaman kita antaranya adalah tentang pemakanan, pemakanan, dan faktor luaran kita adalah yang dimakankan, yang memberi makan. Dan faktor yang ketiga adalah kalau kita seorang pekerja, kita bekerja menghasilkan sesuatu sumber yang boleh memberi kekuatan dalaman kita. Kan? So secara semula jadi dia memang, kalau kita tak belajar ilmu akhlak pun, akhlak tu dia akan jadi baik, dia akan jadi cantik apabila pertama sekali bila kita diberi makanan yang baik oleh ibu bapa kita, ataupun kita sendiri berusaha mencari makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang bersumberkan yang sahih, pasti dan dibenarkan. Dan apabila kita bekerja, apabila kita sama ada sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang apa sahaja, kita bekerja dalam keadaan yang ikhlas, kita bekerja dalam keadaan yang betul-betul kita nak capai apa yang sepatutnya diminta untuk kita capai. Contohnya kalau kita seorang pelajar, kita diberi beasiswa misalnya, dan melalui beasiswa itu, harapan yang datang daripada pemberi beasiswa itu adalah supaya memudahkan urusan pembelajaran kita dan beasiswa itu kadang-kadang satu usaha untuk nak mengosongkan fikiran kita daripada memikirkan tentang beban-beban yang tak sepatutnya kita fikirkan, khususnya dari aspek keuangan. Tapi melalui beasiswa itu ada harapan-harapan tertentu, ada objektif-objektif tertentu yang ingin diminta untuk kita capai. Dan apabila kita belajar, apabila kita bekerja berdasarkan kepada keinginan ataupun hajat ataupun keperluan pemberi beasiswa kita, dan akhirnya akhlak itu akan terbentuk secara semula jadi. So kau tak payah belajar ilmu akhlak kita tebal-tebal, tapi kau faham tentang ibu bapa kau faham tentang pentingnya bagi makanan halal kepada anak-anak, dan kau orang pun faham tentang bila kau nak makan sesuatu tu, kau fikir daripada sumber yang halal, kau pergi cari benda-benda yang halal dan benda-benda yang tak syubhah. And then apabila kau bekerja dengan ikhlas, dan tiga-tiga faktor tu dia akan secara semula jadinya membentuk kau orang punya manpower. Kau punya kalau disebut sebagai sumber daya manusia, dia membentuk kita punya jati diri kita untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. So apabila kita berakhlak, bila kita dah ada apa yang kita kata sumber daya yang begitu yang energinya datang daripada sumber halal, automatiknya bila kita istiqamah dalam benda tu, kemahiran kita akan meningkat, dan kita punya segala-galanya yang berkaitan dengan diri kita ni akan meningkat secara semula jadi, tanpa pun kita belajar tentang akhlak itu apa, akhlak terbahagi kepada berapa, ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. So benda-benda yang datang melalui pembelajaran tu, dia akan datang just untuk
memandu kita memahami lebih jelas tentang apa yang boleh dan apa yang tak boleh dalam Islam. Tetapi secara semula jadinya faktor-faktor itu halal tu, faktor-faktor dalaman dan faktor luaran tu yang banyak memainkan peranan untuk nak membentuk akhlak korang. Sebab tu kalau korang tengok ada ramai orang berilmu tapi tak semua orang berilmu itu berakhlak. Kemudian ataupun korang tengok ramai orang yang kita tengok kita tengok kalau secara logiknya kita tak akan secara logiknya manusia-manusia yang kita tengok tu tak akan hadapi masalah, tapi tapi apabila kita dengar, apabila kita baca, dia datang dalam seolah-olah macam di luar. Kalau tak kita kata, kita sentiasa fikir bahawa kalau kita ada duit, kita takkan ada masalah. Kalau kita ada keluarga yang baik, kita tak ada masalah. Kalau kita ada mak, bapak, kalau kita ada ibu, kalau kita ada ayah yang baik, kita tak ada masalah. Tapi apa yang berlaku sebaliknya kadang-kadang. Orang tu ada mak dengan ayah tapi anaknya didera. Orang ni tak dera anaknya tapi anaknya bertindak bebas daripada apa yang mak dengan bapak dia nak. Kemudian dia dia duit banyak tapi dia datang daripada akhlak dia punya cara dia spend duit itu bukan manusia normal lah, bukan manusia normal lah. So kenapa benda tu? Kerana benda-benda yang dalaman dan luaran tu dia tak jaga. Mak bapak dia dulu tak jaga tentang apa yang anak dia perlu dapat, dan kita pula tak jaga tentang apa yang kita perlu buat, dan so akhirnya secara tak langsung akhlak yang baik dan akhlak yang buruk itu akan terbentuk. Jadi usaha kita nak belajar ni betul, tapi bukanlah semata-mata orang yang A subjek akhlak ni, A lah akhlak dia, tak kan. Ataupun orang yang keluar fakulti pengajar Islam ni mesti akhlak dia perfect. Tak kan. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 1 belajar bahasa Arab, tahun 2 belajar Quran, tahun 3 belajar syariah, tahun 4 belajar sudin. So cantik, tapi bila keluar tak semestinya dia, sebab faktor-faktor tadi tu, faktor-faktor yang datang daripada dalaman dan luaran tu dia tak jaga kan, tak jaga tu. Tapi kalau kita dah jaga benda tu, datang dia juga dengan benda-benda yang tak menyenangkan diri kita, kita kena anggap itu sebagai ujian untuk kita, ataupun dipanggil untuk menguji sesiapa daripada kalangan kita yang lebih baik, yang lebih baik dan lebih banyak buat kewajikannya kan. So secara umum dia macam itulah kan. Jadi yang kita nak tengok hari ni adalah tentang apakah yang dimaksudkan akhlak tu. Kalau kita belajar dalam kaedah penyelidikan tadi yang saya sebut pagi tadi tu, apabila kita dengar satu-satu perkataan, apabila kita jumpa satu-satu perkataan atau benda-benda yang apabila kita jumpa dengan seseorang individu, benda-benda yang individu tu bercakap yang kita tak pernah dengar, kita tak terus mengkritik apa yang dia cakap atau tak terus membenarkan apa yang dia bercakap, tapi apa yang perlu kita buat adalah selidik dulu tentang apa benda yang dia cakap dari pelbagai perspektif, dan antaranya adalah kita tengok pengertian akhlak dari perspektif bahasa. Cuba buka buku tu, muka surat 19. Saya tak tahu nak buat macam mana kan. Itulah buku Sulaiman Yasin, buku warna hijau yang saya ada kat saya lah. Sekarang ni warna apa saya tak tahu. Tapi buku tu memang tak ulang cetak sebab pengarang dia dah meninggal. Jadi kalau korang dapat buku tu kat library, korang fotokopi. Fotokopi satu buku pun tak apa. And then apa maksud akhlak? Kata-kata akhlak adalah kata-kata jamak daripada khuluq, pecahan daripada al-khulqu. Menurut Ibnu Athir, khuluq atau akhlak itu ialah bentuk kejadian manusia dari sudutnya batin. Sementara khalqu pula adalah bentuk kejadian manusia dari sudutnya lahir. Pendapat Ibnu Athir jelas menghubungkan akhlak itu dengan bentuk kejadian manusia, iaitu paduan antara yang lahir dan batin. Paduan di antara rohani dan jasmani. So tak boleh kita nak cakap bahawa apa yang kita nampak dekat luar tu, kau biasa kau dengar kan, biasa kau dengar muka jahat tapi hati baik. Pernah dengar benda tu kan? So, dia tak kejadian macam tu kan. Secara
normal, common dia adalah tentang benda yang keluar daripada mulut kita tu adalah benda yang datang daripada benda yang datang daripada hati. So paduan antara jasmani dan rohani. So akhlak adalah paduan di antara yang zahir dan yang batin. Menurut Ibnu Asir lagi, al-khulqu ialah satu hay'ah atau hal keadaan dari bagi jiwa yang sifatnya mendorong diri jiwa itu untuk melakukan perbuatan atau tindakan dengan senang dan mudah tanpa didahului oleh daya pemikiran kerana sudah menjadi kebiasaan. So akhlak ni, bila kita sebut akhlak ni, dia bukan tentang kita baru nak buat benda tu, tak. Dia bukan benda yang buat-buat. Kalau kita yang lelaki tu katakan nama lelaki kat sini. Kata Muhammad Aiman Ahmad Tirmizi. Mana dia Aiman? Muhammad Aiman. Saya doktor. Katakanlah Muhammad Aiman nak pergi tiba-tiba terserempak dengan bapak terserempak dengan Nur Diana Filzati kat pasar malam. Nur Diana mana? Nur Dania mana? Nur Dania? No? Oh no. Ya, doktor. Katakanlah Aiman ni pergi kat pasar malam, tiba-tiba terjumpalah Dania bersama dengan mak dan bapak dia. So apa yang Aiman buat secara spontan kepada dalam pertemuan itu, dia bukan cerita tentang Aiman baru nak buat. Kalau dia baru nak buat, dia cerita tentang hipokrit, dia cerita tentang kekok, kan? Kekok atau kekok, dia cerita tentang janggal. Tapi kalau dia Ahmad Aiman ni seorang yang soleh, seorang yang memang baik, memang yang berakhlak dengan akhlak baik. So dia bila spontan dia berjumpa dengan Dania dan bapak Dania ke mak Dania ke walaupun dekat UKM dia tak pernah jumpa Dania, tapi bila dia jumpa secara spontan, adab-adab Islam tu atau adab-adab manusia yang common tu, yang common sense tu, menegur dengan memberi salam, menghormati orang tua, tunduk, apa lagi, bercakap dengan keadaan yang lemah lembut, bercakap dalam keadaan yang humble, sederhana, bertanya khabar. So, semua benda-benda tu dia bukan boleh dibuat-buat. Bila sebut akhlak, dia adalah tentang spontaneous, kita nampak benda tu natural. Dia bukannya baru nak buat pada masa itu. Tiba-tiba pura-pura tak, dia tak macam tu. Kan? Maknanya selepas dia jumpa Dania, dia jumpa pula dengan Fakhrul Aiman punya keluarga. So dia punya sikap tu masih lagi benda yang sama. Tak adalah dia jumpa perempuan hehehe tapi jumpa lelaki lain macam, tak. Akhlak tu, itulah dinamakan akhlak. Dia bukan benda yang boleh dibuat-buat. Seseorang, kata Imam Ghazali, seseorang yang dikatakan baik bentuk kejadiannya dan akhlaknya, ertinya baiklah lahir dan batin dia. Tak ada istilah muka apa, tak pakai tudung pun tak apa, tapi hati baik tak ada. Yang mesti datang daripada batin dia. So Imam Ghazali kata yang dikatakan orang baik itu, yang dikatakan orang yang berakhlak itu adalah orang yang baik lahir dan batinnya. Jadi akhlak itu adalah suatu hay'ah atau satu keadaan, satu tempat yang telah tetap dalam jiwa manusia. So dia dah ada dalam diri kita ni, dah duduk dalam diri kita ni, tinggal dia proses nak keluar je, kan. Yang melahirkan tindakan atau perbuatan atau perlakuan atau perilaku amalan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran. Tak payah nak fikir nak buat apa. So dia dia punya spontaneous dia tu nampak yang dia ni seorang berakhlak atau tidak berakhlak. Sebab tu kalau korang tengok orang yang kerja dia nak marah je, kerja dia nak pandang, asal dia jumpa orang yang yang tak orang kata apa, asal dia jumpa dengan orang yang dia nampak level bawah sikit daripada dia, cepat saja dia nak pandang rendah. Dia tengok first impression dia tengok, ini Mamat ni Mamat ni. So dia ada satu first impression yang buruk terhadap orang-orang yang jenis macam ni. Bila dia bercakap tu, nada dia terus, nada nak attack, nada nak merendah-rendahkan orang lain, nada nak tu, nada nak ni kan. So itu yang problem. Itu disebut manusia yang tidak berakhlak. Ini kita cakap kasar, tak berakhlak.
Bukannya apa, automatik kita boleh cakap sebab benda ni adalah tentang daripada dalam dia kan. Kesimpulannya bahawa jangan alamak, saya lupa tutup telefon dah. Okay, sorry tentang benda penting juga tu Kesimpulannya bahawa apa yang dimaksudkan akhlak itu adalah hai'ah atau hal atau sifat dalam diri jiwa manusia yang telah tetap sehingga dengan mudah dan senang mendorongkan dan melahirkan perbuatan atau perilaku yang baik atau yang buruk tanpa difikir-fikir atau dirancang. Jelasnya suatu perilaku yang bersifat akhlak atau bernilai akhlak sama ada baik atau buruk itu memerlukan dua syarat. Pertama, syarat dia apabila bila sebut tentang akhlak yang baik, dia adalah tentang mudah kan. Bila kita bercakap, kita jumpa siapa saja orang, automatik cara kita bercakap tu macam tu. Itu akhlak. Kalau cara kita bercakap tu kasar, itu akhlak yang tidak baik. Tapi kalau kita cakap lembut, dia bukan benda yang buat dan senang dia nak mudah dan senang dilakukan dan tidak memerlukan kepada pemikiran dan perancangan ketika adanya satu peristiwa atau suasana yang menyentuh sifat yang telah tetap dalam dirinya dan jiwanya kerana telah menjadi tabiat dan kebiasaan. Sebagai contoh, umpamanya seseorang yang bersifat atau berakhlak pemurah manakala melihat orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan dengan mudah dan senang menghulurkan tangan tanpa nak fikir-fikir bahawa alamak Mamat ni datang lagi minta sedekah, ini mesti datang tak ada visa ni kan, tengok muka Palestin sikit, tengok muka Afghanistan sikit, datang minta sedekah, bagi satu dokumen kat kita, tengok tunjuk gambar masjid, ini mesti Mamat penipu ni, ini hari-hari dah berapa ribu dia dapat hari ni kan, so kerja tak nak kerja, suruh apa, lepas tu datang negara orang, kita pun dengan pelbagai teori dalam kepala otak kita yang sebenarnya kita nak cerita tentang yang dia tu jahat atau yang sebenarnya yang kita nak cerita adalah tentang kita ni sebenarnya kena kod, kita tak nak keluar duit. Sebenarnya kalau secara apa yang kita belajar, akhlak yang baik ini yang dikatakan pemurah itu, bila datang je orang minta sedekah kat kita buat keluar beg duit, bagi dia jumlah besar dan jumlah kecil dan besar tu bukan persoalan dia. Apa yang perlu kita buat adalah jangan menghampakan dia. Soal dia menipu ke, soal dia ada visa ke, soal dia muda tak larat bekerja, itu persoalan kita. Persoalan sekarang adalah dia datang kat kita, dia minta duit, dia cerita tentang susah. So kita tengok dia susah, kita buat keluar duit, ada 10 sen pun kita bagi, 20 sen kita bagi, RM1 pun kita bagi, ikut apa yang ada dan pada ketika itu dan kemampuan kita pada ketika itu, tanpa perlu memikirkan tentang apa yang rentetan daripada peristiwa yang menyebabkan orang tu datang minta sedekah kat kita. Itu yang dikatakan sebagai akhlak. Kalau kita kena kod, macam itulah kita fikir. Tapi kalau kita pemurah, macam itulah kita buat kan. Demikianlah juga seseorang yang bersifat atau berakhlak pemarah
Manakala tersinggung perasaannya atau tersentuh kepentingannya atau seumpama dengannya, maka dengan mudah sekali ia naik darah dan marah-marah. Kan ini banyak kalau kau duduk kat apa, kalau kau duduk ni kau tak, masa ni kau tak nampak lagi, tapi bila kau dah start duduk dengan persatuan kan, persatuan ada persatuan pelajar Usuluddin ke, persatuan pelajar Quran ke pelajar syariah, kau dah mula nampak dah. Bila kau duduk dalam kawan-kawan ni kita tak nampak sangat kan. Kalau nampak pun kita boleh switch, kita boleh elak tanpa kita boleh lari lah, tak ada masalah. Tapi bila kita dah duduk dalam persatuan, bila kita dah duduk dalam organisasi, apabila ahli-ahli persatuan, ahli-ahli jabatan kita atau ahli-ahli program kita dah melantik satu set organisasi yang terdiri daripada pengurusi dan kita sebagai seorang daripada ahli tersebut, dan maknanya kat situ kita akan jumpa dengan macam-macam jenis perangai, dan antaranya adalah mereka yang tadi itulah, mereka yang pemarah, mereka yang sama ada mereka yang pemarah atau mereka yang pemaaf, atau mereka yang lembut dan mereka yang kasar. Dan pada ketika itu kita kita akan nampak betul watak seseorang. So kat situlah kita boleh tengok dia punya akhlak dia. Maknanya kalau kita cakap sikit, dia nak betulkan cakap dia je, dia ni ada some problem dekat somewhere lah, dekat dalam hidup dia. Mungkin dia ada tekanan ekonomi, dia mungkin ada tekanan family, nampak macam okey je, tapi sebenarnya hidup dia hari-hari menghadap mak bapak dia bergaduh, atau menghadap adik-beradik dia bergaduh, atau menghadap benda-benda yang kita tak tahu, tapi dia mempengaruhi watak dia. Akhirnya kita lantik dia kerana dia handsome, dan apabila apa yang berlaku adalah siapa-siapa saja yang lawan cakap dia tinggikan suara dia marah dia. Itu antara contoh-contoh. Jadi seseorang yang jarang-jarang atau apa lagi itulah dan dari pengertian akhlak ini juga, menurut pandangan Islam, akhlak juga berkait langsung dengan unsur dalaman, iaitu yang diistilahkan sebagai an-nafsul insani atau jiwa manusia. Saya dah sebut tadi kan. Tetapi jiwa atau diri manusia ini mempunyai pelbagai daya, kebolehan dan fungsi. Ada daya kebolehan mempersepsi, daya kebolehan berfikir, daya kebolehan mengimajinasi dan daya kebolehan mengingat. Demikian juga daya perasaan dan sebagainya ni. Kesemua ini merupakan ciri-ciri yang ada pada yang diistilahkan dengan diri insani. Ni semua yang cerita, dia senang nak cerita tentang ada dalaman, ada luaran. Dalaman luaran menggambarkan apa yang kat dalam. Dekat dalam tu memang kita nampak ada satu set, tapi dalam satu set tu dia ada macam-macam jenis set, dan kita ada macam-macam sifat manusia dalam dalaman itu, kan. So dia bergantung banyak kepada persekitaran kita, kan, persekitaran. So yang dalaman tu dibentuk daripada kita punya pemakanan, dibentuk daripada kita punya persekitaran. Dan akhirnya kalau keluarlah pemurah ke, pemaaf ke, kasar ke, lembut ke, dia datang daripada dalaman tadi tu. Apa hal pula ni? Boleh dengar? Mana? Boleh. Boleh Boleh doktor. Okey. Kesimpulan muka surat 21 tu, bahawa akhlak itu ialah sifat bagi diri jiwa atau bagi diri nafsani dari sudut iradah atau kehendak dan matlamat yang melahirkan nilai baik dan nilai jahat. Ini banyak, ini bahasa orang dulu-dulu. Bahasa sekarang adalah tentang akhlak itu adalah tentang dalaman seseorang. Daripada dalaman tu, apa yang keluar dia menggambarkan dalam itu macam mana. Kan? Dari dua ciri di atas dapat diberi pengertian bahawa akhlak ialah suatu daya kemampuan iradah yang bersifat tetap dalam diri manusia. Kemampuan iradah ni maksud apa? Kehendak kita yang dibina secara semula jadi, yang dibina semula jadi, tapi daripada faktor-faktor yang saya sebutkan awal tadi yang bersifat tetap. Dia akan, kalau didikan daripada ibu bapa dia, pemakanan daripada ibu bapa dia, atau persekitaran positif yang dia terima daripada ibu bapa dia semasa dia dibesarkan, dia akan, benda tu akan duduk dalam diri dia sampai kat mana-mana dia pergi. Sebab tu kalau kita tengok, kadang-kadang orang yang alim tapi bila dia sampai satu tempat yang
cabaran dia besar, kealiman dia tu mudah tergugat. Tapi kadang-kadang kita nampak dia macam tak alim, dia tak belajar agama pun. Dia bukan anak kepada guru agama, tetapi dia adalah seorang anak yang datang daripada ibu bapa yang sedar tentang perlunya persekitaran yang halal kepada anak dia. Bapa dia bekerja dengan ikhlas walaupun bukan bidang agama. Bapa dia bagi harta makan makanan yang halal kepada anak dia, dan anak dia duduk dalam persekitaran yang tidak pernah merungut tentang rezeki yang Tuhan bagi sikit ke banyak, adab dia apa benda yang ada. So persekitaran positif nanti, dan akhirnya budak ni kalau tak belajar agama pun, dia duduk dekat mana-mana pun dia tetap akan patuh kepada nilai-nilai agama. So banyak benda tu yang saya jumpa. Banyak saya jumpa kan. Banyak kita tengok orang yang belajar agama tapi rosak. Tapi sebab apa? Sebab banyak faktor-faktor lain lah kan. Tapi tak belajar agama, okey. Bukanlah maksud belajar agama ni tak betul, belajar tak. Tapi dia bukan cerita tentang belajar akhlak ni. Dia cerita tentang bagaimana kita menjaga diri kita supaya akhlak yang keluar daripada diri kita tu positif, kerana positifnya cara kita membentuk diri kita. Dari takrif dan definisi itu, maka jelaslah perbezaan antara sifat yang bukan akhlak dan sifat yang tidak berakhlak. Maka hanya dengan sifat-sifat tadi tidak boleh doa. Okeylah, sambungan itu kesimpulan yang atas, maka bila istilah kalimat akhlak itu habis kan. Perbezaan antara akhlak dan perilaku. Kita tengok muka surat 22. Seperti mana dia dijelaskan bahawa akhlak itu merupakan suatu perkara yang maknawi. Maknawi ni apa? Maknanya satu benda yang asasnya kita tak nampak pun. Kenapa dia berakhlak dengan akhlak baik? Memang kita tak nampak. Kan? Macam mana cakap macam mana kan? Katakanlah siapa? Syazana. Mana Syazana? Mana Syazana ni? Tidur apa? Ya, saya Ustaz. Syazana? Syazana jabatan apa? Program apa? Bahasa Arab. Dekat siapa yang member awak kat sini? Asimu member Bahasa Arab ke? Asimu. Kenal Asimu? Ya Ustaz. Asimu lelaki ke perempuan? Laki. Syazana, siapa yang awak kenal? Macam itulah kan. Ain Solihah. Kau kenal Ain tu kasar ke lembut? Lembut. Kau dah boleh praktik dah. Kalau dia lembut macam mana? Dia lembut maknanya datang daripada pendidikan yang ibu bapa dia bagi secara lembut. Kemudian semua benda segala-gala yang ada di sekeliling tu dia terima dalam keadaan yang soft, dengan keadaan yang smooth, dalam keadaan yang bersyukur dan bersyukur dan meraihkan. Dia bukan sekadar bersyukur tapi meraihkan apa yang dia bukan tentang bersyukur tentang apa yang dia ada, tetapi dia meraihkan apa yang dia ada. Kita bukan cerita tentang kita boleh pakai tudung apa, kita asal apa macam mana. Biasa kita cakap wujud kita ada boleh beli tudung, ada orang yang tak boleh beli tudung. Itu syukur. Tapi bila kita meraihkan kesyukuran, tudung yang kita dapat daripada mak bapak kita tu, kita jaga elok-elok walaupun dia harga murah, kita gosok dia, kita lipat dia elok-elok, kita tak letak dia, bila kita dah pakai kita tak letak sembarangan, kita jaga dia betul-betul. Itu kita ketelitian kita meraihkan apa yang kita ada tu yang akan membentuk kita punya akhlak yang lembut tadi tu. Dia bukan tentang bujur kau ada tudung, ada lagi orang lain tak ada tudung. Itu bersyukur yang level-level yang basicnya, tapi yang penting adalah meraihkan apa yang kita ada. Itu baru betul-betul
bersyukur. Kalau kita ada benda tu kita jaga betul-betul. Kita tak pandang rendah walaupun kita tak tengok pun harga dia murah ke mahal, tapi bila kita terima benda tu daripada mak bapak, kita buat habis baik dengan apa yang mak bapak bagi tu, dan mak bapak terima kita dalam keadaan yang redha, dan dalam redha tu dia mendoakan kebaikan untuk kita, dan daripada doa ibu bapa tu yang menjadikan Ain tadi tu nampak lembut, kerja-kerja dia soft, kerja-kerja dia smooth, kerja-kerja dia nampak macam selesai dalam keadaan yang cantik dia kan, tenang dia hidup je, tu best. So Syazana, dan itulah contoh dia Syazana Syazana Muzaffir. Kemudian kita tengok pula perbezaan antara akhlak dan perilaku. Seperti mana telah dijelaskan bahawa akhlak itu merupakan suatu perkara yang maknawi, yang ini merupakan satu sifat bagi diri atau nafsani. Adapun perilaku dan perlakuan hanya merupakan cara amal dan perbuatan. Perilaku adalah gambaran, terjemahan dan kesan dari akhlak yang bersifat dalaman. Contohlah tadi yang ini disebutlah, yang dikatakan akhlak itu yang ada dalam hati, yang ada dalam secara apa, yang ada kat dalam jiwa manusia. Yang dikatakan perilaku itu adalah apa yang keluar daripada jiwa manusia itu, yang kita buat dekat luar ni kan. Kalau hati kita baik, apa yang keluar daripada perkataan kita, apa yang keluar daripada perbuatan kita, perlakuan kita, semua benda yang baik-baik je kan. Kalau kita kerja kita datang daripada hati yang busuk, benda yang keluar daripada mulut kita tu kira nak jatuhkan orang, kira nak rendahkan orang, kira nak hina orang, kira nak pandang yang kita ni bagus, kita ni baik, kita lah semua benda ni, semua orang yang bodoh belaka. Itu cerita tentang dalaman dia ada masalah. So apa yang kita perlu buat adalah, kalau kita sedar bahawa kita sedang berada dalam keadaan kedudukan tu, kita kena berusaha pulihkan dalaman kita dulu. Maafkan semua orang, kemudian tengok, belajar cari kekurangan diri sendiri sebelum nak tengok kekurangan orang lain. Belajar apa lagi? Belajar tentang kejadian manusia ni lah, tentang keadilan Tuhan, tentang kejadian manusia, tentang korang ni kalau betul-betul makin belajar, sebenarnya kau makin belajar, kau akan makin tunduk. Sebab tu ada pepatah Melayu kata apa dia Ahmad Fawaz? Fawaz. Ya doktor. Apa dia? Apa dia kata pepatah Melayu tu, kalau makin kita belajar, makin kita berakhlak. So dalam pepatah Melayu tu dia panggil apa? Berisi padi apa benda? Berisi padi. Kau tahu tak? Pepatah Melayu tu apa pepatah? Pasti pula doktor. Ikut resmi padi. Apa resmi padi tu? Ikut resmi padi. Kau ni pepatah tu tahu tak? Semakin apa? Semakin berisi, semakin menunduk. Jadi semakin kau ada ilmu, semakin kau rasa macam kau ni belum, kau ni apa, banyak benda lagi yang kau tak tahu. Jadi orang yang rasa tahu tu, orang yang rasa pandai tu adalah orang-orang yang tak ada ilmu pun, tapi dia berlakon sebagai ada ilmu dan menutup kelemahan dia. Untuk menutup sifat ada ilmu tu, dia terpaksa cakap besar, dia terpaksa cakap kuat, dia terpaksa cakap kasar. Dia nak melindungi kekurangan-kekurangan yang ada di diri dia. Tapi kalau orang cakap lembut ni, dia tahu bahawa dia bukan seorang ni yang pandai. Ada ramai lagi orang yang pandai, dan mungkin dia boleh dalam bidang ni tapi tak boleh dalam bidang lain. So dia kena hormat orang yang pandai dalam bidang lain. Walaupun orang yang dalam bidang lain tu tak ada kelulusan sama macam dia, tetapi kepandaian tu dia berbeza-beza. Tak semestinya dia tak semestinya mesti belajar di universiti. Contohnya kita sebagai pensyarah, kita ada lesen kita sendiri, tapi bagi kerja-kerja yang lain seperti tukang kayu, tukang rumah, tukang tu, dia ada kepakaran dia sendiri. Juru elektrik dia ada kepakaran dia sendiri yang kita mesti hormat kepandaian dia, dan kita kena akui bahawa dia pandai dalam bab tu. Dan apa yang perlu kita buat adalah menghormati bidang dan kepakaran masing-masing. So bila kita pandai benda tu, automatik secara semula jadinya kita akan bercakap dalam keadaan yang berperilaku dalam keadaan perilaku yang baik. So perilaku yang baik itu datang daripada mana? Datang daripada so untuk menjadikan perilaku itu sebagai tanda atau terjemahan yang tepat pada akhlak, muka surat 23, maka perlulah kepada dua unsur yang tidak boleh dipisahkan. Contohnya, kalau kita dah tahu yang kita ni kasar,
Kemudian kita nak cakap, oh kita ni kasar, kawan-kawan kita pun kata kita kasar. Kita pun jumpa kawan-kawan kita, kita tanya apa yang kau tak suka tentang diri aku. Dia kata, engkau ni kata kalau cakap meninggi diri je. So kita pun dengar cakap kawan kita tu, kita belajar, oh rupanya aku ni tak sedar. Apa yang selama ni kalau aku cakap kat mana-mana tempat, kat mana-mana mesti aku cakap tentang aku membesarkan diri aku. So apa yang aku buat adalah, apa yang aku perlu buat pada hari ni adalah berhenti bercakap tentang diri sendiri dan lebih banyak mendengar daripada bercakap. Dan benda tu macam mana nak buat? Pertama mestilah ada pengulangan yang berterusan. Maknanya kita kena latih dari satu semasa ke semasa. Tak boleh, memang tak boleh kalau kita nak, okey hari ni, okey bila kawan kita dah tegur, selepas kawan kita dah tegur, kita cakap, oh kita nak buat, dah tak nak buat macam tu. Okey, hari ni kita tak buat, satu hari lepas kita kena tegur kawan tu, kita tak buat. Tapi kalau kita tak ulang benda tu, kita tak ingat apa pesan kawan kita tu, besok kita akan ulang balik perangai lama kita. So apa yang penting sini adalah apa? Pengulangan, berterusan. Ingatan, hari ni kita tanya member ni, besok kita tanya member ni. So fazakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang kedua, adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahawa perilaku itu lahir daripada golongan dalaman. So kita kena baiki dalaman kita. Kemudian perlakuan atau perilaku yang menjadi bukti pada akhlak yang baik mestilah menepati dengan apa yang digariskan dengan Quran Sunnah. So kita kena ingat bahawa yang dalam Islam ni, dia bukan dia cerita tentang halal, haram, makruh. Dia tak ada cerita tentang, kau ada ilmu tentang banyak pun, tetapi apa yang lebih penting adalah akhlak dulu. Dan kesimpulan dia, akhlak boleh diartikan dengan ringkas Okey, kita tengok pula tajuk dia ilmu akhlak. Akhlak tu satu, ilmu akhlak tu satu. Ilmu akhlak ni benda kita kena belajar. Memang boleh berlaku seseorang itu tidak memerlukan sebahagian daripada ilmu pengetahuan dalam sepanjang hidupnya. Bahkan mungkin berlaku seorang itu tidak memerlukan langsung sebahagian daripada ilmu pengetahuan dalam jangka masa yang pendek dari hidupnya. Tapi tidak demikian halnya dengan masalah akhlak. Masalah akhlak merupakan keperluan amaliah dalam kehidupan harian manusia. Sama ada ketika bergerak, dalam keadaan hidup, atau ketika rehat, atau ketika cakap, atau ketika kita diam, atau dalam keadaan apa sekalipun, kita kena apa? Faham tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Kadang-kadang kita ni tak tahu akhlak tu akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Kerana kita dididik dengan benda yang macam tu, kita tak tahu dan kita tak pernah ditegur dengan benda yang macam tu, dan akhirnya kita teruskan. Kita rasa bahawa apa yang kita buat tu benda betul, dan akhirnya kita teruskan benda yang kita rasa betul, dan akhirnya orang lihat benda tu sebagai tak betul, dan orang lihat kita sebagai orang yang tidak berakhlak. Sebab itulah walaupun kita nampak ada orang yang berakhlak tanpa belajar ilmu akhlak, tetapi untuk nak mencapai kesempurnaan, atau bukanlah sempurna sepenuhnya, untuk nak kita membentuk diri kita supaya menghampiri kesempurnaan, apa yang kita perlu buat adalah kenal pasti apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang baik, apa yang tak baik. Akhlak macam mana yang sepatutnya kita ikut, akhlak yang macam mana yang kita tak sepatutnya ikut. Kat mana kita kena letak benda sesuatu akhlak tu pada ketika mana macam ni. So dia ada punya peraturan dia. Contoh dia, bercakap kasar.
Apakah bercakap kasar sepanjang masa tak boleh? Tak. Bercakap kasar ada ketikanya boleh, ada ketikanya tak boleh. Contohnya tak boleh. Contohnya kita nak ajak member makan, kan? Katakanlah Daniel nak ajak Safwan makan. Woi, makan woi. Kan? Tu kasar kan. Cuba apa salahnya kalau kita cakap Safwan, jom aku belanja kau makan, cakaplah kadang tak ada masalah. Tapi kalau dalam keadaan yang Safwan duduk di atas kursi, satu kursi yang di bawahnya ada kita dah nampak ada ular tedung senduk yang dah tinggal dah tegak berdiri nak dah dekat sangat dengan kaki Safwan. Kita pun cakap dengan Safwan, wahai Safwan, ketahuilah bahawa di bawah kursimu itu ada ular, maka berhati-hatilah. Mampu lah ular tu, tak habis kita cakap lagi, ular tu dah patuk dia. Apa yang perlu kita buat? Kita cakap, woi Lan, turun, ular ada kat bawah. Kau gila ke? Dia jadi nampak kasar, tapi kasar pada tempat dia. Kan? Faham? Jadi benda-benda macam ni kita kena belajar. Adakah baik kalau aku lakukan atau baik kalau aku tinggalkan? So dari sini ternyata betapa perlunya kita manusia sebagai manusia mempunyai satu peraturan atau undang-undang yang kita tahu, untuk kita nak tahu bahawa ini boleh dan ini tak boleh. Dalam Islam secara umumnya yang dikatakan boleh dan tak boleh itu ada ditulis di dalam Quran dan ada dihuraikan di dalam hadis. Tetapi untuk kita sebagai seorang manusia yang berwarga negara, selain daripada Quran, selain daripada hadis, selain daripada ijma', selain daripada akhlak yang dikiaskan daripada ijma', Quran dan hadis, ada lagi satu akhlak yang dikatakan undang-undang. Undang-undang itulah yang dikatakan sebagai akhlak. Maknanya kalaulah katakan Quran tak mengharamkan, hadis pun menghuraikan bahawa Quran tak haramkan. Ijma' berdasarkan kepada kefahaman dan kesepakatan ulama' tentang apa yang hadis sebut tentang ayat Quran sebut bahawa benda ni tak diharamkan. Tiba-tiba Kementerian Kesihatan haramkan. Dan kita pada ketika itu kena ikut apa yang disebut oleh Kementerian Kesihatan. Contoh dia apa? Vape. Vape. Quran tak ada sebut vape tu haram. Kan? Betul tak? Betul tak? Zul Ikhwan. Zul? Kau isap vape Zul? Tak. Tak. Betul ke? Betul. Zul? Vape Zul vape. Nampak tak vape? Kau bayangkan vape. Quran tak pernah sebut vape tu haram. Tak ada. Hurrimat alaikum isap vape, tak ada. Hadis bila Quran tak sebut, hadis pun tak sebutlah. Sebab hadis tu tugas dia adalah memperincikan apa yang ada dalam Quran. Sebab diutuskan Nabi Muhammad itu innama bu'istum liutammima makarimal akhlak, kan? So akhlak yang paling baik adalah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi, kerana akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi itu adalah akhlak yang digariskan oleh Quran dan hadis. So dalam hadis pun tak sebut tentang haram vape. Kemudian ijma' adalah ambil daripada ijtihad daripada ilmu diorang berdasarkan kepada kefahaman diorang tentang hadis dan Quran. Tak ada pun vape haram kat situ. Kemudian ada pula majlis fatwa pula cerita tentang vape kat Malaysia ni haram. Kenapa haram? Kerana vape itu berbahaya. So dalil vape diharamkan dekat Selangor kerana vape tu berbahaya. So dalil yang dikatakan berbahaya itu, nak kata tentang bahaya tu bukan sekadar vape dia bahaya, kan? Bawa motor tak pakai helmet pun bahaya, kira haram lah juga. Kenapa majlis fatwa tak haramkan pakai helmet? Kenapa fatwa haramkan vape je? Kan? Maknanya orang-orang yang tak pakai helmet tu bukan setakat undang-undang jalan raya je. Majlis fatwa kena fatwakan juga bahawa tak pakai helmet tu pun haram. Sebab apa? Sebab ilah dia tadi berbahaya. Kalau ilah vape tu bahaya, maka ilah lain-lain ada berjuta perkataan yang boleh membahayakan. Pakai naik motor warna hitam, pakai baju warna hitam waktu malam, itu pun mesti difatwakan sebagai haram. So kita pun tak nak ikut majlis fatwa punya. Sebab fatwa pun dalil dia terlampau umum tentang vape. Tiba-tiba, okey, maknanya dari sudut akhlak
pertama sekali, kita tak ada satu benda yang melarang kita daripada hisap vape. Tiba-tiba datang pula Dr. Zulkifli daripada Kementerian Kesihatan yang dah mengkaji dia daripada perspektif sains bahawa asap rokok dan asap vape itu berbahaya, dan kalau kau nak juga telan bahaya tu, kau pergi hisap sorang-sorang dalam bilik kau, jangan tunjuk ke orang. Dan sesiapa yang hisap rokok atau hisap vape di tempat awam, di klinik, di hospital, di mana, di tempat kedai dobi, di restoran, di mana-mana kedai makan, di bus stand, adalah haram, adalah salah. Maka pada ketika itu orang yang hisap vape di restoran maka dianggap sebagai tidak berakhlak. Faham tak? Boleh tak Emina? Emina, faham? Faham Doktor. Jadi memang Quran tak sebut tentang vape. Orang yang hisap vape, orang yang tak berakhlak. Hadis pun tak sebut, Rasulullah pun tak sebut, ijma' tak sebut. Tapi bila konun, bila undang-undang kata bahawa tak boleh hisap rokok dan hisap vape dekat restoran, dan sesiapa yang menghisap, sesiapa yang hisap langgar undang-undang yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan tu, maka dia boleh dianggap sebagai tidak berakhlak, atau orang yang suka langgar undang-undang, orang yang suka yang macam itulah. Boleh faham Kemudian yang keempat, tentang pembahagian ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu adalah ada dua, ilmu akhlak nazari dan satu lagi ilmu akhlak amali. Apa yang dikatakan ilmu akhlak nazari? Ilmu akhlak nazari disebut sebagai falsafah akhlak atau teori-teori akhlak atau an-nazariyatul akhlakiyah. Bahagian ini membahaskan akhlak dari sudut falsafahnya atau asas pemikirannya, yang ini mengkaji, membahaskan tentang dasar-dasar dan konsep-konsep umum yang menyeluruh, yang mengkaji tentang ambilan pelbagai kewajipan, mengkaji dan sebagainya. Dari segi sejarah, pertama sekali falsafah akhlak, teori-teori akhlak. Yang kedua adalah tentang praktis akhlak. Cerita yang pertama tadi, teori nazari tadi tu tentang akhlak yang baik. Akhlak tu bermaksud apa? Akhlak yang baik macam ni, akhlak yang tak baik macam ni. Akhlak yang baik ada ketiga kategori, akhlak yang empat ada kategori. Itu semua teori-teori tu disebut sebagai sembilan. Kedudukan akhlak dalam Islam amat jelas dan nyata. Akhlak merupakan hasil buah dari pohon Islam dan bumi iman. Akhlak adalah nilai pengisi atau nilai pengindah binaan Islam atau fondasi Islam. Oleh kerana itu, akhlak menjadi unsur yang mengisi setiap juzuknya. Juzuk bermula daripada risalah akhlak. Kita nak cerita kat sini tentang Islam memandang tinggi akhlak yang baik. Kerana apa? Kerana tujuan Islam diturunkan, tujuan Quran diturunkan adalah untuk membentuk akhlak yang mulia. Sebab itu kata hadis Nabi, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Mana lagi contohnya? Lihat surah Al-Baqarah. Banyak ayat-ayat yang cerita tentang yang hadis innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Apa lagi? Ayat-ayat tentang berkaitan dengan itu dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Al-Qalam ada yang cerita tentang bahawa Quran itu adalah akhlak. Kan, yang dikatakan halal ke, haram ke, boleh ke, tak boleh ke, dia adalah tentang akhlak. Kenapa kita mentauhidkan Allah? Dia adalah tentang akhlak. Bagaimana kita meletakkan kehormatan yang paling tinggi dalam diri kita ini kepada Allah yang mencipta kita. So bagaimana nak letakkan diri yang paling rendah sebagai penghormatan kepada paling tinggi adalah dengan mematuhi segala yang ada dalam Islam, iman dan ihsan itu. Itu adalah tentang akhlak. Kenapa kita solat? Kerana kita nak cerita tentang betapa bersyukurnya kita dilahirkan sebagai seorang manusia, merasai kehidupan sebagai seorang manusia, segala-galanya yang nikmat yang kita dapat, kita kena menterjemahkan rasa syukur melalui solat kita. So solat kita tu sama ada
level solat kita tu daripada 1 hingga 10, daripada level khusyuk 1 hingga 10 tu, 10 tu kita sangat khusyuk, 9 tu khusyuk, sampai 1 tu dia adalah tentang level kesyukuran kita kepada Allah. Dia adalah level terima kasih kita kepada segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia adalah tentang akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia cerita tentang sembahyang, dia cerita tentang apa lagi dalam Quran tu, dia cerita tentang berbuat baik, dia cerita tentang kebajikan, dia cerita tentang pemurah. So, semua ayat daripada ayat pertama dalam Fatihah tu sampailah kepada Qul a'udzu birabbin nas tu, dia sebenarnya filosofi dia sebalik semua benda, dia adalah suruh manusia jadi baik, supaya bila dah baik, kesan dia nanti dekat akhirat benda yang baik. Kenapa? Dan apa yang dia nak cerita dalam Quran secara keseluruhan tu adalah jangan jadi manusia yang buruk. Ambil iktibar daripada apa yang manusia-manusia yang sebelum kita dah buat benda yang buruk, apa kesan yang berlaku pada mereka. So kita ambil iktibar dan kita jangan ikut, dan kita teruskan dengan buat baik dan jangan buat yang buruk. Kalau buat yang buruk, kesannya bukan sahaja kesan daripada akhirat, kesannya kepada kat dunia lagi kita dah rasa. So benda-benda itu semua adalah sebiji daripada Quran tu. Dia adalah cerita tentang akhlak kita kepada Tuhan, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada ibu bapa, akhlak kita kepada masyarakat, akhlak kita kepada rakan sebaya, akhlak kita kepada orang yang lebih kecil, akhlak kita dengan orang tua, akhlak kita dengan persekitaran kita, akhlak kita dengan pemimpin. Dia segala-galanya adalah tentang akhlak. So akhlak ke dalam Islam, kedudukan dia adalah yang paling tinggi dalam hierarki. Kau belajarlah tinggi mana pun ilmu tauhid tapi tak ada akhlak, ilmu tauhid kau apa yang kita belajar dalam usuluddin ke, Quran sunnah ke, dakwah ke, syariah ke, kalau kita belajar setinggi mana pun tetapi semua benda yang kita belajar tak boleh nak diterjemahkan melalui akhlak kita yang baik, so tak ada makna semua ilmu kita tu. Itu dah punya cerita tentang level tinggi dan rendahnya akhlak dalam Islam. So okey lah, yang lain tu pada baca sendiri. Ada apa nak tanya? Cukup hari ni, bab 2. Yang lain baca sendiri Okey, kehadiran saya. Kehadiran nanti saya boleh datang kat pejabat saya, ambil dekat depan. Macam mana saya nak cakap, saya just print ni. Print apa? Print 10 page kat sini. Tapi semua tak ada muka ni, tapi tak apalah. Saya just tengok, saya just tanda kepada ada 10 page kat sini ni lah. Afi Taqiyuddin Muhammad, saya sambil-sambil tu saya tanda ni lah. Saya tanda bahawa yang ada dekat dalam 10 page ni last kali Nur Atirannya itu yang hadir. Yang tak ada dalam 10 page ni kita tak hadir lah. Okay, baik, betul. Terima kasih, Dr. Okay. So ada apa pergi Mirah Syawal? Oh Mirah. Ya, dah. Mirah program apa Mirah? Quran Sunnah. Ada buku kan? Mirah? Belum ada. Belum ada? Nota. Itu Quran Sunnah Photo State. Cari ketua Quran Sunnah dakwah bahasa Arab, cari ketua, pergi cari buku dekat buku akhlak dan tasawuf. Buku Sulaiman Yasin dekat library, fotokopi untuk kita tak belajar minggu depan. Kan orang terpinga-pinga kau. Nanti kan hujung Sam ni kan tiba-tiba ada kuis ke dah kelar kabut. Pertama, yang kedua kerja khusus. Masing-masing dah kena, saya tengok ada seorang dua yang bagi saya semak dia punya skrip. Kan alhamdulillah bagus. Ada effort lah. Tapi yang lain-lain tu nampak senyap lagi. Yang senyap tu bukanlah maksud tak ada kerja, tapi yang senyap tu kena teruskan bekerja, kemudian tapi nampak okey. Yang terbaru tadi saya tengok daripada pihak yang short film. Daripada siapa? Daripada kumpulan 5, tapi senarai nama ahli tak ada. So kena letaklah nama senarai ahli kan. Macam mana saya nak bagi markah nanti? So senarai nama ahli tu ada, kemudian senarai dia macam seolah-olah macam kita punya kredit Kita punya kredit.
senarai nama ahli tu kita buat dalam bentuk kredit. Pengarah siapa, kemudian lakon layar siapa, penulis skrip siapa, pelakon utama siapa, pelakon pembantu siapa. So kena ada lah semua tu dengan nombor metrik sekali. Kalau memang tulis macam ni jadi saya risau juga, takut saya terlepas pandang. Okay, masa kau buat kredit tu kau letak benda tu. Dalam skrip pun sebelum kau nak, dalam skrip tu atas tajuk tu bawah tu ada senarai mereka-mereka yang terlibat dalam filem, short filem ni. Boleh Nur Ain? Nur Ain. Mana ni Nur Ain Arifah ni? Nur Ain. Macam mana kerja, dah siap? Dah ada skrip. Okay, Nur Ain, ingatkan kawan-kawan, ingat sama-sama semua lah. Semua ni masa tulis skrip tu, kredit tu memanglah masa dalam short film tu kredit kita tak kat belakang, tapi masa penulis skrip, kredit tu kena semua tak kat depan. Watak-watak dia, siapa peran, semua benda kat depan. Kalau ada 15 orang, 15 tu mesti ada peranan dia. Kalau yang jadi bos tu, ketua tu, kena tengok effort seseorang. Setiap orang tu kan, setiap ahli-ahli dia tu tengok effort dia. Berapa persen. Kadang-kadang korang ni time menulis skrip tak nak bantu, tapi time berlakon ke, time buat shooting ke, korang buat main endah tak endah. So ketua tu tulis kat situ 60%, 70%, 50%, 100%. Senang saya nak tengok macam mana nak mengagihkan, sebab 15 tu takkan semua markah sama semua. Jadi mesti ada komitmen yang berbeza dan kita nak tengok benda tu daripada ketua. Okey. Cuba buat yang terbaik yang kau boleh buat, dan bagaimana nak hantar dia tu nanti kita cerita. Buat dulu. Kemudian sama ada melalui platform Google Drive ke atau platform YouTube ke. Itu sebab Google Drive ni payah sikit, tapi kalau YouTube yang link dia bagi kat saya tu saya rasa senang sikit untuk saya nak tengok dan menilai bersama kawan-kawan saya. Okey. So cukuplah untuk hari ni. Kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Ada apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Ahmad Huzaifi. Tak ada. Kalau tak ada, teruskan kerja. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam, syukran Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor.